Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Yang saya muliakan pengisi kita pada malam ini, Cik Sandy, sahabat-sahabat seperjuangan berada dalam dewan ini khasnya. Okey, malam ni saya ingin berkongsi sedikit kisah saya yang saya beri tajuk pada malam ini adalah berkhidmat untuk negara. Kenapa saya pilih tajuk ni? Sebab tajuk ni mengisahkan akan salah satu yang saya artikan sebagai perjuangan. Bermula pada satu hari apabila saya pulang daripada kerja naik motor, di hadapan balai polis bypass ada satu maksudnya pengumuman yang ditulis di situ, iaitu temu duga pengambilan sukarelawan simpanan polis di Raja Malaysia. Jadi apabila saya baca dan saya berlalu pergi dan pulang ke rumah, dan dalam perjalanan tu saya berfikir, dengan umur yang ketika itu 30 tahun, ketika itu bermain di fikiran, adakah aku mampu untuk jadi seorang anggota polis? Adakah aku mampu untuk menyarung uniform keramat ni ke tubuh saya ni kan? Jadi saya mengambil keputusan. Saya berbincang dengan isteri saya, abang nak pergi ke polis? Isteri saya kata, ya betul lah abang. Abang serius? Dan dia kata, pergilah. Dan itu merupakan satu semangat yang mungkin diberi oleh seorang isteri kepada seorang suami. Dan pada tarikh 12 Jun, saya ke pusat temu duga di Aitam, di Jabatan Pertahanan Awam Aitam, di mana sesi temu duga diadakan oleh bahagian pengambilan anggota polis Bukit Aman. Saya terkejut. Oi, dari Bukit Aman untuk sukarelawan simpanan polis. Dan saya bertanya kepada tuan yang berada sebelum memberi taklimat, sebelum sesi temu duga, kenapa begitu ketat pengambilan polis simpanan ni? Padahal pada fikiran saya ketika itu hanya sebagai polis simpanan. Dan tuan tu memberi penerangan yang jelas kepada kami semua ketika itu. Dia menjelaskan, apabila menyarung uniform rasmi polis, bermakna anda membawa amanah dan tanggungjawab sebagai anggota polis. Oh, baru saya sedar. Dan bermulalah sesi temu duga pada malam tersebut. Temu duga itu malam. Dan saya menjalani ujian demi ujian kecergasan, disuruh berlari, disuruh tekan tubi dalam keadaan tidak memakai baju dan hanya berseluar pendek. Disuruh berkawat dengan nada yang begitu tegas. Berkawatlah saya, kiri kanan berhenti. Berhentilah kita. Datang pula satu lagi anggota polis. Dalam kita keadaan bersedia tu, ditempiknya belakang telinga saya. Apa lagi, terkejutlah tuan. Kita pun terkejut. Tak apalah. Dan sampai masa ujian yang terakhir adalah ujian air kecil. Ujian air kecil ni memang wajib untuk dalam sesi setiap apa temu duga pun lah. Tadi daripada polis, askar dan sebagainya. Jadi dengan penuh perasaan berdebar-debar, menunggu pada malam tu, luluskah aku ya Allah. Dan pada malam tersebut kami dikumpulkan di satu ruang dan dipanggil nama demi nama.
Dan tibanya dipanggil nama saya, Muhammad Syawal bin Muhammad Zubli. Ya cik, pergi bilik sebelah. Pasal apa pula? Nak kena apa lagi ni? Rupanya di bilik sebelah 10 cap jari saya diambil. 10 cap jari saya diambil. Lulus lah tu. Dalam satu keratan. Lulus lah tu. 10 jari kan. Pasal apa banyak sangat cap jari cik? 10 jari. Wajib. Sebab anda dah lulus. Dan bila dikatakan lulus tu, satu perasaan yang begitu teruja ketika itu. Seronok bercampur takut pun ada. Okey. Lepas tu dah selesaikan kata apa sesi cap jari tu, dan kami diberi taklimat terakhir sebelum kami bersurai. Di mana satu tarikh dan satu surat maklum akan diberi kepada semua calon-calon yang berjaya untuk hadir dalam satu sesi akad sumpah sebagai anggota sukarelawan Polis Diraja Malaysia. Dan dalam jangka masa sebulan, kalau tak silap saya, satu surat sampai dengan di satu surat itu tertera urusan Seri Paduka Baginda. Yang pertama kali saya dapat surat macam tu. Dan bila dibuka, dibaca surat tu menyatakan bahawa saya telah lulus dalam ujian dan diwajibkan hadir dalam satu sesi akad sumpah serta penyerahan nombor badan sebagai anggota simpanan polis. Dan tibalah hari akad sumpah tersebut, yang mana kami mengangkat sumpah di Ibu Pejabat Daerah Timur Laut di Petani Road, Jalan Petani. Dan seramai 86 orang daripada 388 calon yang hadir, hanya 86 orang saja yang lulus pada sesi kami itu. Jadi satu kebanggaan bagi saya sendiri ketika itu, bahawa saya telah melepasi satu aras permulaan untuk menjadi seorang anggota polis. Jadi bermulalah sesi mengangkat sumpah, menyatakan tak setia saya. Dan apabila tamat akad sumpah tersebut, maka disebutlah nama dan nombor badan yang akan saya pakai. Okey, untuk tuan-tuan dan puan, untuk makluman, nombor yang diberikan pada saya memang menarik lah, dengan angka dia. SP iaitu bermaksud, SP maksud simpanan polis 88383. Jadi kalau mengikut percayaan orang Cina ni, nombor 8 ni bagus lah. Itulah kan kata bagus, tapi kalau ikut susunan nombor tu amat menarik. Dan ada rakan-rakan yang menegur, wah cantik nombor badan kau, rezeki. Dan apabila tamat majlis tersebut, dan tibalah masa untuk saya mula bertugas. Dan sampai untuk makluman saya akan bertugas di Balai Polis Bayan Lepas Pulau Pinang. Dan hari pertama saya bertugas, masa tu saya hanya bertugas 4 jam. Sebab dalam sebulan sekurang-kurangnya kena bertugas tidak kurang daripada 26 jam. Jadi saya membuat rutin harian. Ketika itu saya bertugas daripada pukul 3 petang sehingga 7 malam. Hari pertama saya bertugas tu tuan-tuan, saya tak sangka sebenarnya. Inilah hari pertama aku bertugas dengan memakai uniform yang segak ni. Terselah dia punya, orang kata apa, kita membawa satu sebagai penjaga undang-undang lah.
tak tergambarlah dengan crowdnya, dengan vest dia memandu motor ni. Saya ditugaskan dalam rondaan cegah jenayah. Kami keluar dalam 3 anggota, saya simpanan dan 2 anggota tetap PDRM. Okey. Sampai di Sungai Ara, satu panggilan daripada ibu pejabat berbunyi, bayar lepas 5 masuk, bayar lepas 5 masuk. Okey, salah satu anggota menjawab di mana Ustaz gerakan memberi maklum bahawa satu kejadian ragut berlaku di jalan jalan mahkamah di bypass, dan senior saya ketika itu iaitu Korporal Hashim ketika itu memberi arahan SP Syawal dan Las Korporal Rani bergerak ke tempat kejadian. Kami memecutlah motor ni, memecut pergi ke tempat yang dimaklumkan. Dan ketika itu penjenayah tersebut baru jatuh daripada motor setelah meragut seorang wanita India. Dia mengalami kemalangan dengan sebuah lori, okay, dan terjatuh dan ditangkap oleh orang awam ketika itu dan dipukullah. Dan saya dengan Lance Corporal Rani ni sampai, Lance Corporal bila turun pada motor, dia kata, "Cik, gari." Saya dengan keadaan yang ketika itu keadaan takut pun ada, gugup. Pertama kali saya tengok inilah penjenayah dia. Nak ambil gari ni, saya ambil gari tak lekat ni. Nak tarik gari ni, buka dia punya kunci pun jadi macam tersangkut. Gugupnya ketika itu sampai ditempitnya kali kedua, "Cik, gari." Baru saya dapat gari, saya gari dia, saya pegang dia. Pegang ni saya pegang memang, padahal ada gari ni kita boleh lembutkan dia. Tapi dengan keadaan ketika tu gugup, pengalaman pertama berhadapan dengan penjenayah, walaupun dikelilingi dengan orang ramai. Tapi betapa mungkin itulah hari pertama saya dalam sejarah saya menggari orang. Dan membawa penjenayah tu pulang ke balai polis. Dan setelah selesai urusan membuat laporan dan tu balai hadir, dia kata, SP Syawal, dia kata, "Awak adalah orang yang bertuah pada hari ini. Sebab hari pertama awak turun bertugas, awak dah dapat menggari jenayah." Saya keadaan ketika di balai pun masih tak lega lagi dia punya getaran dia tu. Apa kata apa? Betapa shaking lah kalau orang kata. Gigil lah. Gigil tu tetap ada. Memang darah gemuruh tu tetap ada lagi. Kan? Dan itulah sedikit sebanyak kisah saya dalam saya berkhidmat untuk negara dalam Polis Diraja Malaysia. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya terpaksa tinggalkan kerjaya yang tangguhkan kerjaya saya sebagai seorang anggota simpanan polis ni setelah saya dipertanggungjawabkan untuk mentadbir masyarakat. Jadi bila saya terlibat dengan mentadbir masyarakat, saya tidak mempunyai peluang lagi untuk berkhidmat sebagai anggota polis, dan saya membuat satu surat penangguhan tugas untuk aman. Dan itu adalah situasi yang pada saya amat sedih lah. Walaupun kita tak dapat untuk menjaga negara setiap masa, tapi andai kita mampu buat sesuatu untuk negara, maka itulah tugas kita sebagai warga negara yang penuh tanggungjawab. Saya lepaskan jawatan saya, tapi dengan satu surat penangguhan. Dan sehingga hari ini, apabila saya buka almari, saya tengok uniform saya terbayangkan, aku rindukan nak pakai balik uniform ni. Tapi apa daya, tugas lebih besar nanti sebagai pentadbir masyarakat
tugas saya untuk menjaga kawasan dan seterusnya. Mungkin satu hari nanti saya akan pulang menyarum balik. Sekian. Terima kasih.